Selamat datang ke channel Nazair Abdullah, channel yang membahaskan berkaitan alam pembonsaian. Pada perkongsian video tutorial kali ini, saya akan kongsikan kepada anda bagaimana cara kita menanam stek cabang daripada bunga bougainville Singapore. Yang ini akan nanti mempercepatkan, iaitu salah satu cara mempercepatkan stek daripada cabang pokok bougainville kita, pokok bougainville Singapore, cepat berbunga. Baiklah teman-teman ya. Sebelum anda meneruskan perkongsian video tutorial saya pada kali ini, pastikan anda aktifkan tombol notifikasi agar anda dapat membantu memperkembangkan channel Nazair Abdullah. Terima kasih. Okay. Baiklah teman-teman, di sini saya ada menyediakan satu cabang daripada pokok bougainville Singapore, teman ya. Okey, apa yang paling penting di sini teman ya? Sebelum anda mencari ataupun anda mengambil bahan, terutamanya stek daripada cabang pokok bougainville Singapore yang anda ingin tanam sebagai bahan stek untuk anda jadikan sebagai sebuah bahan bonsai, insyaAllah. Yang pertama sekali, teman-teman, apa yang anda perlu pastikan adalah pastikan anda mengambil stek cabang tersebut yang sudah pernah berbunga seperti ini. Teman-teman, ini adalah stek daripada cabang pokok bougainville Singapore yang sudah pernah berbunga. Kenapa kita perlu mengambil stek cabang daripada pokok bougainville yang sudah berbunga, teman? Ini adalah kerana untuk memastikan nanti mempercepatkan proses pembungaan pada stek cabang yang kita akan tanam nanti. Itu adalah mengapa kita perlu mengambil stek daripada cabang pokok bougainville Singapore yang sudah berbunga. Okey. Kemudian hal yang kedua ialah teman ya, pastikan anda mengambil stek cabang daripada pokok bougainville Singapore yang dalam keadaan yang subur dan sehat seperti ini. Teman ya, ini adalah dalam keadaan sehat dan subur ya. Okey. Itu perkara yang kedua. Okey. Kemudian teman, apa yang anda akan lakukan kepada cabang daripada pokok bougainville ini ialah pertama sekali anda akan melakukan pemotongan. Okey, potong cabang daripada pokok bougainville ini teman ya. Jangan terlalu panjang. Okey, lebih kurang 15 cm ataupun 10 cm macam tu ya. Okey, ataupun sedikit lebih potong ya. Okey, potong, kita potong sudah. Okey, kita potong macam tu. Kemudian teman, kita potong semua daun-daun ni ya. Kita potong daun-daun ni, kita potong semua. Macam tu. Okay, kita pangkaskan daun ni, kita buang daun ya. Okey. Dah siap macam tu. Kita macam tu Okey, nampak? Okey. Kemudian teman-teman, apa yang kita akan lakukan di sini ialah kita akan melakukan proses membantu mempercepatkan tumbuhnya bunga, tumbuhnya akar di pada stek cabang ini nanti teman. Apa yang anda boleh lakukan di sini ialah pada proses ini, pada peringkat ini, anda boleh menggunakan serbuk perangsang akar ataupun bahan penyubur akar ataupun bahan perangsang untuk pertumbuhan akar terdiri pada alam semula jadi, iaitu seperti ada boleh menggunakan bawang merah, bawang putih ya, bunga lidah buaya ataupun anda boleh menggunakan air hujan saja. Tetapi untuk perkongsian pada kali ini saya akan kongsikan kepada anda, saya akan menggunakan serbuk perangsang akar. Ini teman ini adalah serbuk perangsang akar ya yang kita boleh beli di toko-toko penjualan bahan tanaman ataupun pertanian. Okey, baiklah teman, sebelum anda menggunakan serbuk perangsang akar ni, apa yang anda perlu lakukan pada stek cabang pokok bougainville ini? Okey, yang pertama sekali apa yang anda perlu lakukan di sini adalah teman-teman, anda akan melakukan penyayatan pada hujung pangkal pokok bougainville ini. Okey, kita akan menyayat di sini. Mengapa kita perlu menyayat ataupun mengupas kulit bahagian ini teman? Ini adalah bertujuan untuk membantu memperbanyakkan akar yang tumbuh pada cabang pokok bougainville Singapore ini nanti. Okey, anda boleh menggunakan cutter ataupun jilid ya untuk melakukan penyayatan pada pangkal pokok bougainville, cabang pokok bougainville ini. Okey, kita lakukan penyayatan ya sini. Okey, macam tu teman. Nampak? Kita macam tu ya. Kita buat penyayatan macam tu. Kemudian apa yang kita lakukan lepas tu teman? Kita akan celupkan stek cabang pokok bougainville Singapore ini ya teman. Kita telah melakukan penyayatan tadi ya ke dalam serbuk perangsang akar tadi. Okey, bagaimana pula cara kita menggunakan serbuk perangsang akar ni teman?
Okey, caranya ialah kita ambil sedikit air, kita letakkan dalam bekas. Lepas tu kita ambil sedikit daripada serbuk pasang akar ini, kemudian kita masuk ke dalam air, kita aduk-adukkan sehingga merata. Kemudian kita celupkan stek daripada cabang pokok bugambili ini ke dalam serbuk pasang akar tersebut. Okey, macam ni teman. Di sini saya sudah sediakan serbuk pasang akar ya, dengan dicampur dengan sedikit air. Jadi kita celupkan saja stek daripada cabang pokok bugambili Singapura kita ini ke dalam serbuk pasang akar ini. Okey. Gitu ya. Okey. Pastikan semua bahagian yang kita melakukan penyayatan tadi terkena ya. Terkena dengan ni serbuk pengasas akar tadi. Okey. Nampak? Kita macam tu ya. Macam tu. Okey, macam tu. Okey, teman-teman, sekarang kita letakkan tepi dulu ya cabang ni sementara kita menunggu ia meresap. Jadi sekarang kita ke proses yang seterusnya, iaitu teman ke proses penyediaan pot ataupun media tanam ataupun bekas. Okey. Apa yang paling penting di sini ya teman, apapun jenis pot yang anda gunakan, sama ada itu pot plastik ataupun pot batu ya, ataupun anda menggunakan bahan bekas seperti botol ataupun cup ya teman, ini adalah tergantung apakah jenis bahan yang anda gunakan. Yang penting bahan tersebut sesuai untuk anda jadikan sebagai tempat anda untuk menanam stek daripada cabang pokok bugambili Singapura anda ini. Jadi di sini teman saya menggunakan pasus lebih kurang sebesar ini ya, saiz ini. Yang penting lepas itu anda buat lubang. Walaupun anda menggunakan pot plastik, ada pot batu ataupun bahan bekas seperti cup air mineral ataupun botol-botol ya teman, pastikan anda melebok lubang bahagian bawah ni. Kenapa perlu lubang teman? Ini adalah bertujuan untuk membantu melancarkan proses pengaliran air di dalam pot anda semasa anda melakukan penyiraman. Dan ini akan dapat membantu mengelakkan media tanam anda menjadi terlalu basah ya. Apa yang berlaku teman-teman ya sekiranya media tanam anda terlalu basah? Ini boleh menyebabkan bahan stek daripada cabang pokok bugambili Singapura anda akan menjadi busuk dan kemudian mati. Stek anda pun tidak akan hidup. Itu adalah satu sebab mengapa anda perlu melakukan ataupun melebok lubang di bahagian bawah pot ini ya. Ini adalah untuk memastikan tidak ada air yang bertakung ataupun bergendang di dalam pot ini dan tidak ada media yang dalam keadaan terlalu basah. Okey. Baiklah teman-teman ya. Lepas tu apa yang kita perlu lakukan ialah kita akan sediakan media tanam ya teman-teman. Media tanam untuk kita menanam bahan stek pokok bugambili kita. Ini juga merupakan salah satu jenis ataupun salah satu perkara yang anda perlu ambil berat ya teman-teman untuk utamakan, iaitu media tanam dalam penyediaan media tanam ini. Ini adalah sangat penting teman untuk memastikan proses anda menanam pemula. Pertama sekali stek daripada cabang pokok bugambili Singapura anda ini teman akan tumbuh nanti ya, media tanam. Ya, okey. Pastikan anda menggunakan media tanam yang bersifat poros dan gembur. Okey, bagaimana untuk mendapatkan media tanam yang mempunyai sifat poros dan gembur ni teman-teman? Anda boleh menggunakan tanah daripada pohon bambu ya teman, di mana tanah itu yang mempunyai daun-daun bambu yang sudah lama, yang sudah buruk ya, yang sudah reput. Ini adalah merupakan salah satu tempat yang mudah untuk anda mendapatkan bahan media tanam yang bersifat poros dan gembur. Anda juga boleh menggunakan bahan media tanam daripada sisa-sisa daun kelapa sawit ataupun dahan-dahan kelapa sawit yang sudah mereput ya teman. Ambil tanah tersebut yang merupakan satu bahan media tanam yang bersifat poros dan gembur, juga dia adalah organik teman-teman. Anda juga boleh menggunakan media tanam daripada tanah yang anda ambil di bawah pokok-pokok pisang ya, yang di sana juga mempunyai sifat yang poros dan gembur. Ingat teman, media tanam yang mempunyai sifat poros dan gembur sangat penting untuk anda membantu mempersuburkan dan memastikan stek daripada cabang pokok bugambili Singapura anda yang anda tanam itu akan tumbuh. InsyaAllah teman ya, insyaAllah. Kemudian teman, apa yang penting ialah kita melakukan penanaman itu ya. Okey, baiklah teman, kita ambil kita punya stek tadi. Bagaimana cara kita melakukan penanaman teman? Okey. Yang pertama sekali teman, kita sediakan bahan media tanam kita dalam pot seperti ini. Untuk perkongsian pada kali ini saya gunakan pot plastik saja teman ya, sederhana saja. Ini adalah untuk penanaman pertama, nanti kita akan pindah apabila sudah subur, kita akan pindah lagi ke pot yang lebih besar ya. Okey, pertama sekali teman, anda sediakan cabang tadi, stek daripada stek cabang pokok bugambili Singapura yang anda sudah siap
letakkan dengan serbuk perangsang akar tadi teman-teman ini teman ya. Okey. Lepas kita melakukan penyayatan tadi, kita letakkan serbuk perangsang akar ya dengan dicelup dengan sikit air. Kemudian kita celupkan, kita sapukan di cabang ini tadi, cabang stek bougainville Singapore. Okey. Kemudian apa kita perlu lakukan teman? Kita akan menanam ke dalam ni ya. Okey. Untuk mengelakkan kerosakan berlaku kepada cabang stek pokok bougainville Singapore kita ini, kita tebuk dulu ya. Kita buat lubang di tengah-tengah dalam media tanam ni, kita buat lubang dulu ya. Macam tu, bismillah. Macam tu. Okey, jadi ya. Okey, kemudian kita masukkan, bismillah. Okey, dan kita padatkan. Ingat teman, jangan lupa untuk memadatkan ya. Pastikan anda padatkan biar ya dalam keadaan yang kukuh ya. Pastikan cabang daripada pokok bougainville Singapore yang anda tanam ini teman ya berada dalam keadaan yang kukuh, tidak bergoyang dan tidak renggang daripada media tanam ini. Kenapa ini perlu teman? Ini adalah untuk memastikan akarnya nanti akan cepat tumbuh kerana ia cukup rapat dengan media tanam kita. Okey, macam tu. Jadi kita perlu melakukan pemadatan macam tu. Okey. Ya. Okey. Kemudian teman-teman, apa yang kita perlu lakukan di sini ialah kita akan melakukan proses seterusnya, iaitu proses perawatan. Bagaimana kita melakukan stek daripada cabang pokok bougainville yang kita tanam ini teman ya. Apa yang kita harus lakukan selama kita menanam stek daripada cabang pokok bougainville Singapore ini. Okey. Pertama sekali teman-teman ya, pastikan anda meletakkan stek daripada cabang pokok bougainville Singapore ini di tempat yang lindung daripada sinaran cahaya matahari secara langsung. Ingatlah langsung. Jangan letak terus di tempat lapang. Nanti kalau anda meletakkan stek cabang bougainville Singapore ini terus di tempat lapang yang terkena langsung secara sinaran cahaya matahari, ini akan menyebabkan stek cabang pokok bougainville Singapore anda akan mati kerana terlalu panas dan kering dan menyebabkan stres. Jadi tidak sempat untuk melalui proses pertumbuhan akarnya. Okey, jangan. Jadi anda letakkan stek daripada cabang pokok bougainville Singapore anda ini teman-teman ya di tempat yang terlindung daripada sinaran matahari, tetapi masih mendapat sinaran cahaya matahari seperti di bawah pokok-pokok ya, ataupun di tepi-tepi bangunan. Okey, ataupun anda boleh melakukan penyungkupan teman, penyungkupan pokok stek daripada cabang pokok bougainville Singapore ini cukup ya dengan menggunakan kertas transparan. Okey. Anda juga boleh meletakkan stek daripada cabang pokok bougainville Singapore ni teman di dalam rumah kaca ataupun rumah plastik ya yang dibuat daripada kertas plastik putih tu, letak dalam tu. Itu adalah penyungkupan dilakukan secara besar-besaran macam tu ya. Okey, besar-besaran. Untuk sekiranya kita menanam sedikit, kita tidak perlulah rumah seperti itu ya. Cukup sekarang kita menyungkup ataupun membungkus saja stek daripada cabang pokok bougainville Singapore ini. Kenapa kita perlu melakukan pembungkusan seperti itu teman? Ini adalah bertujuan untuk mengekalkan kelembapan pada stek cabang pokok bougainville kita ini. Kerana teman secara semula jadinya apabila sebuah tanaman, terutama sekali daripada stek seperti ini yang kita lakukan penanaman dengan menggunakan stek seperti ini, kita perlu mengekalkan kelembapan pada stek tersebut. Jadi penyungkupan atau pembungkusan adalah merupakan salah satu cara yang sangat efektif sesuai kita lakukan untuk membantu mengekalkan kelembapan kepada stek cabang daripada pokok bougainville Singapore ini. Okey. Kemudian teman, apa yang perlu lakukan ialah untuk media tanam teman, jangan menggunakan media tanam yang terlalu basah dan juga terlalu kering. Okey. Bagaimana? Sekiranya anda menggunakan media tanam yang terlalu basah, ini akan menyebabkan stek cabang daripada pokok bougainville Singapore anda ini akan membusuk dan kemudian mati dan stek anda tidak akan hidup. Okey, jadi yang kedua, sekiranya anda menggunakan media tanam yang terlalu kering, stek daripada cabang pokok bougainville anda ini juga akan mati kerana terlalu kering. Jadi anda gunakan media tanam yang dalam keadaan lembap ya, jangan terlalu basah, lembap saja cukup. Macam tu. Okey. Bagaimana pula untuk penyiraman ya teman? Untuk penyiraman sekiranya pada penanaman pertama kali ni ya teman, anda boleh melakukan penyiraman selepas 5 hingga ke 7 minggu, 7 hari ya. 5 hari hingga ke 7 hari. Jadi apa yang anda perlu lakukan di sinilah untuk memastikan media tanam anda sedar dalam keadaan lembap, anda boleh pantau ya keadaan media tanam anda ini. Sekiranya dalam 3 hari itu anda mendapati keadaan media tanam ini sudah dalam keadaan kering, jadi anda boleh menyiram. Jadi jangan menyiram terlalu banyak teman. Cukup mungkin anda menyiram menggunakan tutup botol ni, mungkin tidak 3 tutup botol ini cukup air ya. Ingat, untuk penanaman pertama seperti ini teman, gunakan air hujan ataupun air
sumur. Ini adalah merupakan air yang sangat sesuai untuk anda menjadikan sebagai bahan penyiram pada tanaman stek. Kerana jangan menggunakan air pipe, kerana dalam air pipe itu mempunyai kandungan kalori yang tidak baik untuk stek anda. Seandainya stek anda ini nanti sudah tumbuh subur, ya, sudah berbunga dan akarnya sudah banyak, anda boleh menggunakan air pipe. Okey. Jadi untuk dalam proses penanaman pertama seperti ini, anda digalakkan untuk menggunakan air hujan ataupun air sumur untuk menyiraman. Siram cukup 3 kali botol ni, ya. 3 kali penutup botol ni cukup. Macam tu saja. Okey. Bagaimana cara melakukan penyiraman? Iaitu lakukan penyiraman selama 3 hari. 3 hari, ya. Sekali 3 hari. Ingat. Okey, bila pula waktu untuk kita melakukan penyiraman? Okey, lakukan penyiraman pada waktu sore atau petang saja. Okey, ini adalah masa yang sangat sesuai, teman, untuk anda melakukan penyiraman. Bagaimana pula kalau musim hujan? Okey, sekiranya musim hujan, teman-teman, anda tidak digalakkan untuk melakukan penyiraman pada setiap hari. Jadi anda kena benar-benar memastikan keadaan media tanam dalam pot ini berada dalam keadaan yang lembap, ya, dan jangan sampai terlalu kering. Mungkin anda boleh mengurangkan daripada 3 hari sampai ke 5 hari untuk sekali menyiram. Ini terutama sekali pada musim hujan, ya, teman-teman, ya. Ini adalah pertama sekali pada musim hujan. Okey, jangan melakukan penyiraman yang kerap kerana pada musim hujan kebiasaannya, teman, media tanam itu memang dalam keadaan basah, dan pada musim hujan memang keadaan musim masa itu, ya, suhu masa itu memang dalam keadaan lembap. Jadi ini tidak bagus untuk kesuburan bahan stek kita. Okey. Kemudian, teman-teman, apa yang anda harus lakukan kemudian adalah anda sila pastikan, terutama sekali bahan stek cabang daripada pokok Bougainville Singapura ini daripada gangguan hewan-hewan peliharaan anda. Sepertinya kucing dan juga ayam. Itu adalah merupakan beberapa jenis hewan yang memang kita pelihara di tempat kediaman kita. Jadi elakkan bahan stek daripada cabang pokok Bougainville Singapura kita ini mendapat gangguan daripada hewan-hewan tersebut. Kenapa ini tidak boleh berlaku, teman? Ini adalah nanti akan menyebabkan berlakunya kegoyangan, ya, kegoyangan pada stek cabang pokok Bougainville Singapura kita ini. Jadi apabila ini berlaku, ini boleh menyebabkan pokok Bougainville kita menjadi lambat untuk hidup, ya, kerana berlakunya bergoyang ini. Okey, pergerakan ini pada stek cabang pokok Bougainville kita ini. Okey. Baiklah, teman, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu, ya, untuk perkongsian saya pada kali ini, iaitu bagaimana cara mudah kita menanam stek di cabang pokok Bougainville Singapura untuk kita jadikan sebagai sebuah bahan bonsai di kedepannya nanti, insya-Allah. Iaitu ingat, teman, ingat, ya, ingat apa-apa yang saya kongsikan tadi, lakukan secara betul, insya-Allah anda juga akan mendapat hasilnya baik. Okey, baiklah, teman. Sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, mari kita lihat dulu, teman, contoh hasil yang kita dapat, ya, dengan cara melakukan metode yang sama, ya, dengan bahan-bahan media tanam yang sama. Di sini, teman, saya ada satu contoh untuk kita sama-sama lihat, ya. Ini, teman, ini adalah contoh daripada stek pokok Bougainville Singapura, ya, teman, menggunakan cabang yang kecil. Ini, teman, contohnya. Teman, ini adalah cabangnya, ya. Ini cabang, teman, cabang yang kecil ni. Ini adalah hasil stek cabang, teman, ya. Ini adalah bekas motongannya. Okey, Pak. Berbunga dalam lembat dan berbunga dibalik. Nampak ni, berbunga rimbun ni, teman. Ni hasilnya, teman, ya. Dengan menggunakan metode dan metode yang sama, ini adalah hasilnya, insya-Allah, teman, ya. Anda juga boleh mendapatkan hasil seperti ini. Okey, nampak kokoh, nampak, teman. Kita boleh angkat, ya. Ini membuktikan akarnya sudah tumbuh banyak dalam pot ni, nampak kan? Macam tu, teman. Tu, nampak kan? Lihat, itu, nampak? Itu adalah buktinya. Ni sudah tumbuh akar yang banyak di dalam pot ni dengan menggunakan cara yang sama, teman. Okey, baiklah, teman-teman, ya. Saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini, ya. Itu salah satu cara yang anda boleh lakukan sekiranya anda ingin menanam stek cabang daripada pokok Bougainville Singapura dan berhasil membeli bunga yang rimbun seperti ini, ya. Baiklah, teman-teman, ya. Sekiranya anda merasakan perkongsian saya pada kali ini bermanfaat untuk anda, ya, teman-teman, silakan anda klik tombol subscribe dan klik tombol
loceng, like dan share supaya anda menjadi orang yang pertama sekali akan dapat mengikuti info-info terbaru daripada channel Nazair Abdullah. Channel yang bahaskan berkaitan alam pembonsaian. Ingat ya teman-teman, pokok bungambil Singapura ini juga merupakan salah satu jenis pokok bunga yang sangat sesuai untuk kita jadikan sebuah bonsai nanti ya teman ya, insyaAllah. Dan sekiranya anda yang mempunyai pertanyaan ataupun cadangan ya teman-teman, sila tulis dalam komentar ya. InsyaAllah saya akan menjawab pertanyaan anda. Dan bagi teman-teman yang masih lagi belum subscribe ya teman-teman, silalah subscribe ya teman. Subscribe ya, like, share ya. Semoga anda akan juga mendapat manfaatnya nanti karena subscribe, like dan share itu teman-teman ya. Itu merupakan satu perkara yang sangat mudah dan gratis untuk kita lakukan. Kita tidak perlu membayar pun ya. Jadi tolong juga komen-komen ya teman-teman, karena komen daripada anda sangat membantu saya dalam memperbaiki lagi, menambah baik lagi ya perkongsian saya berkaitan alam pembonsaian, terutama berkaitan dengan pokok bunga bugambel ini ataupun pokok bunga kertas. Baiklah teman-teman ya, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini teman. Mudah-mudahan manfaat kepada anda semua ya, terutamanya teman-teman yang masih belum mengetahui bagaimanakah caranya menanam stek cabang daripada pokok bugambel Singapura ini. Baiklah teman, seperti biasa teman ya, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, marilah kita sama-sama berselawat kepada kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Jom kita sama-sama berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baiklah teman-teman, cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Salam satu bi, salam bonsai. Assalamualaikum. Bye bye.